Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat semuanya. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah, iaitu tajuk solat yang sempurna. Apa itu yang dikatakan solat yang sempurna? Iaitu solat yang tidak ada cacat celanya, yang tidak ada berlakunya sesuatu yang tak boleh dibuat. Maksudnya kita benda-benda yang dilarang tu kita tak buat. Jadi bila kita tak buat, solat akan sempurna. Yang pertama, perhati dan fikirkan. Dengar Ustaz baca, Nabil solat berjemaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Nama Ustaz pula kan. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Nabil ni dia mula-mula solat, tiba-tiba dia keluar daripada saf. Kemudian kita baca apa yang terjadi. Mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman? Nanti solat saya batal, Ustaz, kalau saya bergerak. Tidak batal sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Mari Ustaz tunjukkan. Kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah sahaja. Kemudian berhenti sebentar. Kalau maksudnya kalau yang batal tu bila bergerak 3 kali sekaligus. Gerak 3 kali sekaligus itu akan jadi batal. Kalau kita gerak 2 kali, kemudian berhenti sekejap, baru 1 kali lagi, baru kita rapatkan saf tu, baru itu tidak dikira sebagai 3 kali, jadi tidak batal. Murid. Selain bergerak-gerak 3 kali, apa lagi yang perkara yang membatalkan solat? Supaya solat kita jadi sempurna. Sebelum itu kamu boleh rujuk buku teks, buku surat 86, 87. Ustaz nak tanya, mengapa solat dikatakan tiang agama? Siapa boleh jawab? Nanti Ustaz bagi kuis, siapa yang jawab dia akan dapat markah lah. Kita tinggalkan itu, kita masuk muka surat yang seterusnya. Boleh buka buku teks dulu. Muka surat 88 hingga 89. Kita akan masuk yang kedua, iaitu perkara yang membatalkan solat. Baik murid-murid, apa itu perkara yang membatalkan solat? Berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Ustaz cakap tadi, bila bergerak 3 kali berturut-turut ataupun lebih daripada itu, jadi solat akan batal lah. Seterusnya anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Yang bergerak yang besar-besar saja. Itu yang tidak boleh bergerak secara 3 kali berturut. Kalau kita guna jari, satu jari, tergerak 3 kali, jadi dia akan jadi boleh. Macam mana? Kalau kita nak garu di sini, akan sekali sini, garu. Turun lagi sekali, baru turun. Begitu. Kita tunjuk lagi sekali. Contoh jari ini dia tak batal. Kita angkat. Tak terus di sini, kalau gatal di sini baru garu. Itu tak batal, baru turun. Jangan tangan ini semua garu. Ini batal, itu batal. Sebenarnya kita tengok ke surat 88 pertama. Perkara yang membatalkan solat ni iaitu berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja ni bercakap dengan kawan sebelah.
Okey, jadi akan batal. Yang tak batal tu dengan bacaan solat saja tak batal. Contoh Allahu Akbar yang kita baca dalam solat itu tak batal. Kalau berkata-kata dengan kawan sebelah, cakap sendiri ke, jadi itu akan jadi batal. Yang kedua itu meninggalkan rukun. Okey. Apa rukun-rukun solat? Ada 13 rukun solat. Kalau tinggal, dia akan jadi batal. Kena buat semula. Contohnya, tidak niat. Tak ada niat pun. Tiba-tiba tu solat. Jadi, itu adalah rukun. Jadi, kalau tak buat, batal. Tak baca Al-Fatihah. Fatihah tu wajib. Dia rukun. Kalau tak buat, jadi batal. Dia kena baca. Okey, kalau sudah tiba-tiba tak baca, tiba-tiba rukuk. Lepas tu tiba-tiba sujud. Tak baca Al-Fatihah, jadi batal. Okey, kena ulang semula. Solat tidak akan sah dan solat tidak akan diterima. Jadi solat kamu menjadi sia-sia. Okey, yang ketiga adalah terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Okey, terkena najis. Okey, najis ini najis apa? Najis mukhaffafah, najis mughalazah, dan najis mutawasitah. Bila ada najis saja pada kotor, okey, kena badan atau pakaian atau tempat solat. Salah satunya kena najis, jadi akan jadi batal solat. Kena tukar dulu baju yang kena taik ke apa, tukar pakai baju baru, baru solat semula. Okey, yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Tiba-tiba kalau solat seluar kamu terlondeh, nampak punggung, jadi batal. Kalau lelaki antara pusat hingga lutut. Kalau perempuan seluruh anggota badan termasuk kaki kecuali muka dan tapak tangan. Okey, muka dan tapak tangan. Okey, yang keempat. Okey, kita dah keempat. Okey, kita sambung ke surat sebelah 89. Yang kelima iaitu makan atau minum. Itu akan juga membatalkan solat. Tak boleh makan, tak boleh minum semasa solat. Okey. Jadi makan dan minum ni sebelum solat. Okey, yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Macam mana? Ketawa. Kalau ketawa, kalau senyum sekejap, dia tak batal. Kalau ketawa tiba-tiba ha 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 ha. Okey. Tiba-tiba ada suara keluar daripada ketawa tu, jadi akan batal lah. Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh tu hanya bacaan dalam solat sahaja. Okay, yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Okay. Tiba-tiba jadi gila. Tiba-tiba jadi gila. Ataupun pengsan. Pitam ni pengsan. Tak sedar diri. Jadi akan jadi batal solat. Kena solat semula. Kalau tiba-tiba jadi gila dan gila tu tak baik-baik, jadi tak wajib dah solat. Okay. Kalau dia tiba-tiba gila, lepas tu dia okey balik, jadi kena solat lagi lah. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Okey. Macam mana? Berpaling dada dari arah kiblat. Okey. Kiblat di sini depan sana, dada. Okey. Dada mesti ke depan menghadap kiblat. Tiba-tiba kalau kita teralih, dada ni terlari sepatutnya begini, tiba-tiba teralih, jadi batal solat. Tak boleh. Kita mesti lurus ke arah kiblat. Okey, yang ke-9. Yang ke-9, okey, berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Kalau masa tu nak solat zuhur, tiba-tiba tukar niat, solat asar lah. Tak boleh. Jadi kalau tukar niat, jadi akan batal. Mesti tetapkan niat yang betul. Nak solat apa, pastikan betul, baru solat akan jadi sah. Kalau bertukar-tukar niat, jadi solat tak sah. Ulang balik solat. Okay. Yang ke-10, berhadas, iaitu sama ada hadas besar
ataupun hadas kecil. Hadas ni maksudnya kencing. Hadas kecil ni kencing lah. Dan hadas besar ni maksudnya keluar air mani, haid, nifas. Nifas ni orang lepas beranak, dan keluar darah nifas. Okey. Keluar air mani tadi, okey, jadi itu hadas besar. Dan hadas kecil tu kencing berak lah. Jadi bila berhadas, tiba-tiba kentut pun batal. Okey, pun batal. Jadi kena ambil wuduk, kemudian baru solat semula. Okey, yang ke-11 iaitu murtad. Murtad iaitu keluar daripada Islam. Kalau dia tiba-tiba cakap nak keluar Islam, jadi kena mengucap semula baru masuk Islam semula. Dan siapa yang murtad ni, dia sesungguhnya dia dosa dia sangat besarlah, tidak diampunkan kalau dia tidak masuk Islam dan bertaubat. Okey. Baik. Itulah 11 daripada perkara-perkara yang membatalkan solat, iaitu bila kita lakukan, bila kita terbuat benda itu, dia akan jadi mencacat celakan kita punya solat. Jadi solat kita tak sempurna. Jadi kalau nak solat sempurna, kena elakkan daripada 11 perkara yang membatalkan solat tadi, barulah solat kita akan jadi sempurna. Okey. Sebagai rumusannya, perlakuan solat hendaklah dijaga dengan sempurna, sama ada rukun qalbi iaitu niat, rukun fi'li yang perbuatan, atau rukun qauli percakapan. Kalau bacaan dalam solat mesti keluarkan suara. Takbiratul ihram yang pertama, takbir yang pertama tu adalah wajib, mesti keluarkan suara Allahu Akbar, walaupun slow, perlahan dikira juga. Kalau dalam hati tak boleh, mesti dicakap. Qauli ni mesti keluarkan suara. Okey. Jadi Ustaz harap kamu semua faham dan boleh ulang semula tonton video ini supaya kamu lebih faham dan kamu hafal ke semua 11 perkara yang membatalkan solat ini, supaya kamu boleh elakkan dan jadikan solat kamu sempurna. Kalau solat kamu sempurna, akan diterima Allah dan Allah suka pada kamu. Okey. Jagalah solat kamu. Sebenarnya solat itu adalah tiang agama. Okey, tadi Ustaz tanya apa itu kenapa solat itu sebagai tiang agama. Itu soalan Ustaz, kenapa solat itu sebagai tiang agama. Okey, nanti Ustaz akan bagi soalan itu dalam soalan kuis. Kamu akan jawab. Jawapan yang terbaik akan dapat markah lah. Mesti jawapan dia mesti jawapan yang betul, yang masuk akal lah. Okey. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Okey. Lepas kamu ulang kaji balik semua perkara yang membatalkan solat ini, tengok balik video ini, ulang balik, kamu ingat balik, baru kamu jawab kuis nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.